Siapa yang dah masuk silakan, silakan. Jemput masuk, jemput masuk. Siapa yang dah masuk, bagi tahu tuan-tuan berada di mana dan line di tempat tuan-tuan clear ataupun tidak. Hari ini kita akan bahas surah Yasin ayat yang ke-27 ya tuan-tuan ya. Silakan, silakan. Silakan, silakan jemput ustaz. Jemput ustaz, jemput tuan-tuan. Kalau siapa-siapa yang ada janji dengan saudara mara, adik-beradik, kawan untuk sama-sama dengan FB Live kita ni, boleh text dia lah sekarang. Ada masa lagi. Cepat-cepat Ustaz Nasar dah ready tak? Silakan, silakan jemput masuk. Jemput masuk tuan-tuan, jemput masuk. InsyaAllah kita akan mulakan program kita sebentar lagi. Siapa yang baru masuk, kita hari ini akan bahaskan surah Yasin ayat yang ke-27 tuan-tuan ayat yang ke-27. Silakan, silakan. Silakan, silakan jemput masuk, jemput masuk. Silakan, silakan. Tuan-tuan yang belum share boleh share sekarang pun tak apa. Share sekarang di FB tuan-tuan masing-masing biar ramai di kalangan sahabat-sahabat tuan-tuan yang dapat manfaat. Bukan susah pun kan, tekan klik je. Satu klik je. Silakan, silakan jemput masuk. Jemput masuk tuan-tuan, jemput masuk. Bagi tahu tuan-tuan berada di mana dan line di tempat tuan-tuan clear ataupun tidak ya. Tapi mohon maaf saya tak sebut nama tuan-tuan, saya cuma boleh tekan like saja Pembantu akan tekan like saja. Silakan, silakan jemput masuk, jemput masuk. Silakan, silakan jemput masuk. InsyaAllah kita akan mulakan sekejap lagi. Tuan-tuan boleh share sekarang, kita ada masa lagi ke FB masing-masing sebelum kita start ni. Dan siapa-siapa yang ada janji dengan kawan-kawan, adik-beradik, saudara mara, jiran tetangga dekat grup WhatsApp, suruh dia masuk. Ustaz Nasar dah ready cakap. Siapa yang belum join FB Al-Furqan, ajak dia join FB Al-Furqan. Tiap petang kita akan bahaskan surah Yasin. Kemudian kita tunggulah sampai habis, nanti kita decide untuk bahaskan surah yang mana. Satu hari satu ayat saja. Satu hari cuma satu ayat sebab kita boleh bermewah-mewah dengan ayat tersebut. Sebenarnya apa yang kita bahas ni sikit je tuan-tuan ya. Yang kita tak tahu mungkin banyak lagi dekat dalam ayat yang sama tu. Ni yang sekadar yang kita nampak sebagai kita ni pelajar dan manusia biasa je lah ya. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita. Baiklah tuan-tuan ya. Jom sementara kita tunggu kawan-kawan kita yang masuk, kita buka pengajian kita dengan sama-sama membaca Ummul Kitab surah Fatihah, kemudian kita doa ramai-ramai, mudah-mudahan Allah memudahkan kita untuk memahami ayat-ayatnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana shrah lana sudurana
ويسر أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا قولنا والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, hari ini kita akan sambung lagi pengajian kita seperti mana yang saya sebut tadi. Hari ini kita akan bahaskan ayat yang ke-27 ya dari surah Yasin. Saya share screen ayat tersebut dan kita boleh baca, saya baca, tuan-tuan puan-puan semak ya. Baik, sebentar ni ayat yang bawah sekali, ayat 27. Oh, sebentar. Bawah sekali ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin ya. Bima dengan apa yang ghafara li rabbi ya. Tuhanku telah mengampunkan segala dosaku ataupun telah mengampunkan untuk aku iaitu Tuhan aku ya. Wa ja'alani dan dia iaitu Tuhan aku itu yang telah menjadikan aku minal mukramin daripada orang-orang yang dimuliakan. Menjadikan aku di kalangan orang-orang yang dimuliakan ya. Dari sekali tuan-tuan, dengan apa yang Tuhan aku telah mengampunkan dosa aku dan dia telah menjadikan aku di kalangan orang-orang yang dimuliakan. Baik tuan-tuan, ni ayat ni sambungan daripada ayat yang sebelum ni kan. Ayat yang sebelum ni Allah menyebut qila dakhulil jannah qala ya laita qaumi ya'lamun. Maksudnya apa? Maksudnya ni ayat sebelum ni Allah menyebut telah dikatakan kepada lelaki yang telah pun mati dibunuh oleh kaum itu telah dikatakan kepada lelaki yang telah mati dibunuh oleh kaumnya itu, masuklah engkau wahai lelaki ke dalam syurga, atau maksudnya masuklah engkau ke dalam syurga. Ini telah dikatakan kepada lelaki yang telah mati tersebut ya. Kemudian kata lelaki itu qala ya laita qaumi ya'lamun. Berkata lelaki itu, oh alangkah baiknya jika kaum aku mengetahui, bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Telah mengetahui apa? Okey. Kalau kaum aku mengetahui bahawasanya dengan apa yang telah aku dapatkan, apa aku dapatkan? Dapatkan pengampunan dari Allah. Itu maksudnya dengan apa yang dia telah mengampunkan dosa aku iaitu oleh Tuhan aku, dan dia juga iaitu Tuhan aku itu telah menjadikan aku di kalangan orang-orang yang dimuliakan. Bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, ya, ada banyak benda yang kita boleh ambil dalam konteks ayat ni. Ya tuan-tuan ya. Kita cuba satu hari satu ayat saja. Siapa yang belum share, tolong share sekarang tuan-tuan ya. Share program kita di FB masing-masing sambil tuan-tuan mendengar tu ya. Okey. Kita cuba satu hari kita ambil satu ayat supaya apa tahu? Supaya saya sengaja nak bermewah-mewah dengan ayat tersebut. Apa maksud bermewah-mewah? Kita boleh drag time kita. Satu ayat kan kita tak payah nak laju-laju sebab kadang-kadang kalau bila kita ajar tafsir ni kita laju sangat, ada banyak poin-poin yang tertinggal tau. Jadi kita membazir poin tersebut. Ada pengajaran ataupun ibrah yang Allah Ta'ala nak berikan, kemudian kita tinggalkan, rugi kan. Jadi biarlah satu hari satu ayat, biar kita pendek ayat tu, tak apa. Kita cuba gali apa yang Allah Ta'ala nak sampaikan dekat kita. Dari sudut apa yang Allah Ta'ala tulis, kita boleh baca dan kita boleh terjemahkan. Yang itu tak ada masalah. Macam tadilah. Bima ghafara li rabbi, kita satu-satu kita sebut. Jadi tuan-tuan boleh faham makna dia dari sudut apa yang Allah Ta'ala tulis di situ. Tapi apa di sebalik ayat itu? Yang itu yang kita nak keluarkan sama-sama tu tuan-tuan. Ya, kalau kita just cerita apa yang Allah Ta'ala tulis, sekejap je dah habis dah kelas kita. Tak payah bahas panjang-panjang. Kemudian kita terus masuk teknikal kan. Tapi tak. Ya, selepas tuan-tuan tahu apa yang Allah Ta'ala tulis di situ, baru kita bahaskan apa sebenarnya yang Allah Ta'ala maksudkan ataupun apa yang Allah Ta'ala nak melalui ayat itu yang kita bahaskan dengan panjang lebar ya. Siapa-siapa tuan-tuan yang belum share, tolong share sekarang supaya ramai saudara mara kawan-kawan tuan-tuan yang boleh dapat manfaat daripada program kita insya-Allah ya tuan-tuan ya. Baik. Dalam konteks saya ini, bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin ya. Sebenarnya tuan-tuan, dalam konteks saya ini ada dua benda yang kita akan dapati kalau kita mempertahankan iman kita dengan sungguh-sungguh. Kalau kita mempertahankan iman kita dengan sungguh-sungguh, seperti lelaki tadi. Dia mempertahankan iman dia dengan sungguh-sungguh, betul ke tidak? Ya, kemudian dia telah dibunuh oleh kaum dia. Maknanya apa? Bersungguh-sungguh dia mempertahankan keimanannya sehingga apa tahu? Sehingga dia sanggup menerima ancaman bahaya daripada kaum dia. Ya tuan-tuan ni, kadang orang kaum ni dah ramai-ramai,
yang penakut pun jadi berani. Kadang-kadang dia yang lebih-lebih. Bila dengar orang lain bising, dia lah yang jadi kepala. Sebenarnya dia penakut. Selalu kita jumpa orang macam tu, tuan-tuan. Okey. Dalam konteks ini, tuan-tuan, Allah Ta'ala nak sebut dekat sini, kalau kita bersungguh-sungguh mempertahankan keimanan kita, ada dua benda yang Allah Ta'ala bagi. Yang pertama ialah pengampunan. Bima ghafarali rabbi. Kalaulah kaum aku tahu bagaimana Tuhan aku, dia telah mengampunkan dosa aku. Kan? Yang pertama ialah dapat pengampunan. Kemudian waja'alani minal mukramin. Ya, perkara yang kedua, ataupun nikmat ataupun kelebihan yang kedua akan diberikan kepada orang yang betul-betul menjaga iman ialah apa, tuan-tuan? Allah Ta'ala menjadikan kita di kalangan orang-orang yang mulia, ataupun Allah akan memuliakan kita. Orang yang dimasukkan dalam syurga Allah Azza wa Jalla, tuan-tuan, dia akan menjadi orang yang mulia di sisi Allah. Walaupun di dunia dulu dia tidak dipandang orang ataupun dia dipandang sepi oleh orang-orang di sekeliling dia, tapi sebab dia dekat dengan Allah Azza wa Jalla, di hari kiamat kalau dia masuk syurga, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memuliakan dia. Banyak kita tengok orang-orang terdahulu, kisah-kisah yang diceritakan oleh Rasulullah ataupun diceritakan oleh para sahabat, bagaimana seseorang itu dia tidak dipandang masa zaman jahiliah. Tapi selepas dia zaman Islam, dia dimuliakan oleh Allah. Itu di dunia, tuan-tuan. Begitu juga kalau di hari kiamat, dia akan dimuliakan oleh Allah dengan memberikan dia kenikmatan, tuan-tuan. Okey, syarat dia apa? Syarat dia yang pertama macam saya sebut tadilah, untuk dapat kedua-dua tersebut, kemuliaan dan pengampunan dan kemuliaan, kena jaga iman kita tu sungguh-sungguh. Kalau dalam konteks ayat ini, tuan-tuan, yang boleh kita tengok, yang boleh kita kutip jaga iman sungguh-sungguh walaupun kita tidak mengikut arus perdana. Macam tu. Walaupun kita tidak mengikut arus perdana, tapi apa yang kita bawa tu betul, maka kita jaga iman kita tu betul-betul, tuan-tuan. Tengok tuan-tuan, kaum dia kan tak nak ikut, tapi dia mempertahankan keimanan, mempertahankan agama dia, mempertahankan apa yang dia tahu. Jadi walaupun tidak mengikut arus ataupun berlawanan dengan arus yang diimani oleh orang-orang setempat, tapi kalau apa yang kita tahu itu merupakan sesuatu yang benar, maka kita pegang dengan sungguh-sungguh. Itulah kita boleh dapat tadi pengampunan dan kemuliaan. Faham, tuan? Kemudian lagi, macam mana lagi syarat dia untuk kita dapat pengampunan dan kemuliaan itu selain daripada kita menjaga keimanan tu? Kita kena belajar agama tu dan sampaikan. Kita kena belajar agama dan sampaikan pada orang lain. Belajar agama, kebaikan yang kita dapat daripada agama tu, dan agama itu sendiri, bagaimana ritual dia, bagaimana cara pemikiran dia, kan. Jadi kita dapat, kemudian kita sampaikan pada orang lain. Macam mana yang dilakukan oleh lelaki itu dalam konteks ayat ini. Ada macam-macam benda lah. Ini kita tak nak lari daripada ayat itu. Jadi apa yang lelaki itu buat ialah dia belajar, kemudian dia cuba sampaikan sekadar kemampuan dia. Sekadar kemampuan dia disampaikan. Setakat mana dia boleh. Dia sampaikan. Jadi begitu juga, tuan-tuan, kalau nak dapatkan pengampunan dan kemuliaan dalam konteks saya ini, tuan-tuan kena belajar dan tuan-tuan sampaikan. Tuan-tuan mungkinlah, sebahagian tuan-tuan mungkin ada peluang untuk bercakap di halayak yang ramai. Dan sebahagian tuan-tuan mungkinlah berpeluang bercakap di halayak yang ramai dengan banyak ilmu yang tuan-tuan ada di dada. Bolehlah. Tapi kalau setakat tuan-tuan orang awam dari sudut pengajian agama, tuan-tuan mungkin hebat di bidang yang lain, tapi bila bahagian agama ni, tuan-tuan bukan berlatar belakang pendidikan agama, okey, tuan-tuan belajar, tak ada masalah. Jadi tuan-tuan punya mad'u tu agak limited lah. Tuan-tuan punya orang yang boleh tuan-tuan dakwah tu agak limited. Mungkin kawan-kawan rapat, mungkin kawan-kawan sekeliling, saudara mara yang dekat, ataupun anak-anak tuan-tuan sendiri. Ikut kemampuan tuan-tuan, tapi yang penting kita kena buat seperti mana lelaki ni buat untuk dapat pengampunan dan kemuliaan itu. Sampaikan setakat mana kita mampu, tuan-tuan. Kan kata Rasulullah, baligh anni walau ayah au kama qala. Sampaikan tentang aku walaupun satu ayat. Jadi kalau kita ada satu ayat, kita nak sampaikan kepada umum tak sesuai lah. Satu ayat sampaikanlah pada satu orang. Satu ayat sampaikanlah pada anak-anak kita, pada isteri kita, orang yang rapat. Kalau tuan-tuan diberi mikrofon, kemudian untuk cakap pada halayak yang ramai, tuan-tuan cuma baru ada satu ayat, sabar dulu. Bukan tak boleh, boleh. Tunggulah ada 10 ayat ke, 20 ayat ke. Macam itulah analogi dia lah. Okey, itu antaranya, tuan-tuan. Okey, kemudian apa lagi? Yang berikutnya ialah kena belajar dengan agama yang benar. Kena belajar dengan agama yang benar, ajaran yang benar. Jadi bila kita benar, barulah kita confident untuk berhadapan dengan musuh-musuh Islam. Tuan-tuan.
salah satu daripada caranya berbahas. Berbahas tu orang panggil berdebat, sebenarnya bukan berdebat, sebenarnya berbahas. Masing-masing ada pandangan masing-masing, dan kalau benda itu kritikal dan menjadi polemik kepada masyarakat, apa salahnya diadakan perbahasan secara terbuka. Okay, saya bawakan dalil saya, tuan bawakan dalil tuan. Kemudian kita bincang, ya, siapa yang boleh lebih dekat dengan sawab, dengan kehendak Allah ataupun kehendak Rasulullah. Dan kalau akhirnya sama-sama kuat, sama-sama ada dalil yang mantap, ya, so masing-masing boleh, ataupun pendengar ataupun umat boleh pilih mana satu yang dia selesa, tak ada masalah. Dan tidak salah pun untuk kita berbahas. Para sahabat dulu pun berbahas juga, tak ada masalah, tapi bukan bergaduh, bukan berdebat, dia berbahas. Aku dapat hadis ni, dalil ni, dalil ni. Kemudian kalau kita andai kata dalil yang dibawa oleh sahabat kita tu lebih kuat, so kita tinggalkan pendapat kita yang lama, follow lah pendapat dia. Apa masalah? Benda tu bukan satu yang aib, tuan-tuan. Benda tu bukan sesuatu yang aib. Kalau tuan-tuan tengok seorang ustaz tu, dia berlapang dada, selalu bermohon maaf dengan kesalahan yang telah dibuat, maknanya ustaz tu ialah ustaz yang bagus, tuan-tuan, sebenarnya. Berbanding dengan ustaz yang kalau dia dah salah pun dia pertahankan jugalah salah tu, tuan-tuan, ya. Kita kena berlapang dada. So ikut agama yang benar, ikut ajaran ataupun agama yang benar, kemudian pegang agama tersebut dengan kemas, ya. Kemudian selain daripada itu, tuan-tuan, selain daripada kita mengajar orang lain, ada satu perkara yang tuan-tuan tengok yang ada pada lelaki tu. Dia memberi peringatan kepada kaum dia. Kamu semua ni akan kembali kepada Allah, ingat tak? Itu sebenarnya ialah satu peringatan kepada kaum dia. Jadi selain daripada mengajar perkara-perkara, mengajar hal-hal yang berkaitan dengan agama, peringatan juga adalah sesuatu yang dilakukan oleh lelaki tadi yang kita boleh tiru supaya kita dapat seperti mana yang didapati oleh lelaki tersebut. Yang pertama, dia dapat pengampunan, yang kedua, dia dapat kemuliaan. Jadi memberi peringatan kepada orang, tuan-tuan, ya. Tapi memberi peringatan ni seperti mana yang saya selalu sebutlah, biarlah sesuai dengan keadaan. Biarlah sesuaikan dengan keadaan, ya. Janganlah kita ni menyakitkan hati orang, tuan-tuan, tahu. Kalau kita menyakitkan hati orang, apa yang kita bawa tu, tuan-tuan, walaupun betul tapi orang akan tolak kita, apalah faedahnya. Malahan mungkin kita akan jadi berdosa pula nanti, tuan-tuan, ya. Seperti mana yang saya selalu sebut ni, kalau kita tengok budak-budak yang baru nak belajar pakai tudung ataupun yang baru nak mengenakan tudung, ya, dan tudung dia tidak begitu sempurna, encourage lah dia. Janganlah, tuan-tuan, kecam dia macam-macam, kan. Janganlah kata ke dia macam-macam. Ataupun kalau kita tengok ada orang yang baru nak berubah, dan selalu benda ni terjadi kepada orang yang dikenali lah, kadang-kadang selebriti dan sebagainya, kan. Jadi kalau kita tengok komen-komen tu, ramai komen yang baik, alhamdulillah, ya. Tapi ada beberapa komen tu kadang-kadang dia menjauhkan orang daripada agama. Kadang-kadang dia nampak macam lah orang agama sangat, ya. Tapi apabila dia mengeluarkan kata-kata yang menyinggung, yang menyakitkan hati orang yang baru nak kenal kepada Islam, sebab dialah orang lagi daripada Islam. Jangan sampai kita jadi macam tu, tuan-tuan, ya. Peringatan itu perlu, tapi peringatan yang sesuai dengan keadaan. Peringatan yang sesuai dengan keadaan. Bila dah lama, ni contoh, ya, dah lama pakai tudung, dan barulah kita bagi tahu, adik pakai tudung bagus, ya. Tapi kalau boleh labuhkan sikit je, supaya kita ikut syariat, ya. Dan pakai tudung tu dah bagus, tapi apalah salahnya kalau kita sempurnakan pemakaian tudung kita ataupun solat, ya. Orang tak pernah solat, tiba-tiba dia suka solat maghrib. Biarlah dia solat maghrib dulu. Tak kira abang kita ke pakcik kita tak pernah solat, tunggang langgang daripada dulu, tiba-tiba nak solat maghrib. Tiba-tiba tuan-tuan jumpa kat dia baru je nak start solat maghrib. Bang, pakcik, Pak Uda, Pak Lang, Pak Ngah, Pak Su, kalau setakat solat maghrib je baik, tak payah. Jangan cakap macam tu, tuan-tuan, tahu. Jangan cakap macam tu, ya. Biarlah dia solat maghrib dulu. Nanti bila dia dah solat maghrib lama barulah dia tambah. Dia dah ada keseronokan tu, kita tambah. Dia kena ikut keadaan, tuan-tuan, ya. Okey. Sebenarnya pengampunan ni kalau kita tengok dalam konteks saya ni ada batas dia, tuan-tuan. Ada batas dia. Lelaki ni dia dapat pengampunan, ya. Sebab apa? Sebab dia tu menerima ajakan agama itu sebelum dia mati, betul tak? Ya, sebelum dia mati. Jadi bila dia terima, kemudian dia mati, dia telah diampunkan oleh Allah dan telah dimuliakan oleh Allah. Berbanding dengan kaum dia, kalau tuan-tuan tengok dalam konteks cerita ni, mungkin Allah Ta'ala akan bagi, ataupun dalam contoh-contoh yang lain ni, bila Allah Ta'ala bunuh dia, bila Allah Ta'ala matikan dia, bila Allah Ta'ala cabut nyawa dia,
Macam-macam caralah Allah Ta'ala matikan dia dengan cara dia dibunuh oleh orang, atau Allah Ta'ala matikan dia dengan cara Allah hantar ribut taufan dan sebagainya. Kalau tuan-tuan tengok nanti kita akan sampai pada ayat yang berikut ni. Ini saya cerita dalam konteks hari ini. Ataupun Allah Ta'ala bagi dia mati sebab dia sakit jantung ke, sebab dia aksiden ke apa kan. Mati dengan tiba-tiba mengejut, ya. Macam mana dia nak berjumpa dengan Allah? Dia mati dalam keadaan kufur, tuan-tuan. Orang yang mati dalam keadaan kufur, yang tak sempat bertaubat, dia syirik kepada Allah, dia tolak agama, tuan-tuan, dia tak sempat bertaubat, maka dosa-dosa begini Allah kata dia tidak akan ampunkan, terutamanya dosa syiriklah, mati dalam keadaan kufur. Dan kalau orang yang mati dalam keadaan kufur ni, tuan-tuan, dia berada dekat dalam neraka dan dia tidak akan dikeluarkan bersama-sama dengan orang yang kafir, walaupun nama dia Muhammad sekalipun dalam IC dia. Nama okey, tapi perbuatan tidak melambangkan seperti mana orang Islam, yang tu memang problem, tuan-tuan. Nama kadang-kadang Abdullah, kadang-kadang Muhammad, kadang-kadang Abdul Rahman, kadang-kadang dengan nama yang lebih canggih daripada nama tersebut, tapi tidak beramal dengan amalan agama. Orang ni mati dalam keadaan kufur kalau dia mati dalam keadaan syirik, tuan-tuan. Okey. Seterusnya kalau kita tengok dalam konteks ayat ni, dalam konteks kaum itu, dia mempertahankan kebatilan dia dengan melampau, tuan-tuan. Dia mempertahankan kebatilan dia dengan melampau-lampau sampai sanggup bertindak dengan cara fizikal membunuh lelaki tersebut kan. Jadi kita ni kalau kita nak sokong sesuatu yang kita belum confirm lagi, jangan melampau sangat, tuan-tuan. Jangan melampau sangat. Ini terjadi kepada mungkin ahli politik punya pengikut, ya. Jadi kadang kita ni tak tahu orang politik ni dia adalah strategi dia dan sebagainya kan. So kita bolehlah, tak ada masalah pun kita ikut parti mana-mana pun kan. Tapi walaupun kita berada dekat dalam parti tersebut, kalau kita nak taksub sangat dengan pemimpin kita, jangan sampai begitu, tuan-tuan. Nanti kita takut-takut kita termasuk dalam kelompok orang-orang yang orang kampung tu, bukan kelompok rasul dan kelompok lelaki yang datang dari hujung kampung. Takut-takut kita termasuk dari kelompok orang kampung tu. Kita mempertahankan sesuatu yang kita tak sure. Orang kampung tu tak sure batil ke, elok ke, tak elok ke. Dia cuma nak lawan je. Bila ramai-ramai dia rasa dia kuat kan. Jadi problemnya ialah lepas ni Allah Ta'ala akan hantar musibah kepada mereka. Ni banyaklah kita tengok, tuan-tuan. Tuan-tuan baca Quran, tuan-tuan tengok cerita pasal Qarun, cerita pasal Fir'aun, cerita pasal Namrud, cerita pasal kaum Ad, cerita pasal kaum Samud, tuan-tuan. Itu memang Allah Ta'ala hancurkan mereka disebabkan oleh ta'asub sangat dengan ketua mereka yang berkobar-kobar mengutuk para rasul yang datang. Ni cerita ni banyak, sampai hari ni pun masih ada. Sampai hari ni pun masih ada. So hati-hati kalau kita nak sokong tu, janganlah sampai melampau-lampau sangat kalau bukan hal yang berkaitan dengan agama yang benar, tuan-tuan, ya. Okey. Dalam konteks ini, tuan-tuan, lelaki tersebut merupakan seorang yang ikhlas, ya, dan Allah sayang kepada orang-orang yang ikhlas, ya. Allah matikan dia pada sangkaan orang dia ditimpa musibah, tapi sebenarnya tidak. Dia adalah orang yang ikhlas dan dia disayangi oleh Allah. Kenapa ikhlas? Dia ikhlas dalam melaksanakan tanggungjawab dia untuk ajak orang lain beriman kepada Allah, walaupun dia diancam dengan apa? Dengan ancaman, sampai ancaman bunuh, tuan-tuan. Ya. Kemudian Allah akan hancurkanlah, Allah akan hancurkan musuh-musuh dia. Dia akan hancurkan musuh-musuh dia. Macam ni cara dia nak hancurkan musuh-musuh dia, ada macam-macam cara, dan ada kalinya dengan cara istidraj, memberi dia lagi sampai dia lupa apa tanggungjawab dia, ya. So ayat ni, tuan-tuan, dia termasuk dalam ayat yang beriman kepada kitab Allah dan beriman kepada yang gaib. Kitab Allah ni maksudnya ialah cerita dalam Al-Quran lah yang kita baca hari ni. Yang seterusnya ialah dia percaya kepada sesuatu yang gaib. Sebab apa gaib? Sebab lelaki itu dah mati, dia tak boleh datang balik menceritakan kepada kaum dia. Sama lah macam kita hari ni, orang yang dah mati dia tak boleh nak balik cerita pada kita. Cuma apa yang jadi pada dia, kita berpandukan antaranya daripada ayat yang kita baca, betul tak?
Tapi kita tak pernah tengok, betul tak tuan? So kita percaya kepada yang ghaib lah. Kita percaya kepada apa sesuatu yang kita belum pernah tengok, cuma kita percaya 100% daripada Al-Quran ini saja. Okey, kita ambil dalam konteks saya ni apa yang boleh kita bincangkan tentang ilmu nahwu ya. Okey, bima ghafarali rabbi wa ja'alani minal mukramin ya. Bima ghafarali rabbi. Ni kita katalah ni rangkap yang pertama ya. Dengan apa yang telah memberikan ampunan kepada aku oleh Tuhan aku. Bi maknanya dengan, ni merupakan kalimat haraf iaitu harf jar. Kerja harf jar ialah membaris bawahkan kalimat isim yang selepas dia. So kalimat ma ni yang pertama di kalimat isim lah. Yang kedua dia sepatutnya berbaris bawah lah. Kemudian kalau tuan-tuan tanya ustaz, ba ni, bi ni, dia kerja dia ialah membaris bawahkan kalimat isim yang selepas dia. Jadi ma ni kan isim selepas bi. Tapi kenapa ma ni saya tak nampak di baris bawah? Sebab ma ni termasuk dalam kelompok kalimat isim-isim yang ada gelaran dan fungsi. Kalau isim yang ada gelaran dan fungsi, dia kebal tuan-tuan. Okey, dengar kalau tuan-tuan belajar dengan Al-Furqan, kita akan jelaskan pada peringkat yang kedua. Ma ni termasuk dalam kelompok isim yang ada gelaran dan fungsi. Ini dia. Ini pelajaran peringkat kedua. So ma termasuk dalam kelompok isim yang ada gelaran dan fungsi tuan-tuan. Ya, dia ada kat mana ma? Ni ma ni. Dia termasuk isim yang ada gelaran dan fungsi. Ya, ni isim biasa. Ini pelajaran peringkat kedua tau. Nanti bila tuan-tuan sampai pada pelajaran peringkat yang ketiga pula, ya kita akan jelaskan semua isim yang ada sini. Semua isim yang ada gelaran dan fungsi ni dia kebal, dia mabni. Pada peringkat yang ketiga kita tak panggil lah isim yang gelaran dan fungsi lah, kita panggil isim mabni ke isim mu'rab. So dia termasuk dalam kelompok isim yang mabni. Tengok isim mewakili, isim mausul. Ma tu ialah isim mewakili tuan-tuan. Jadi semua isim yang ada gelaran dan fungsi, termasuklah isim mausul ini, dia mabni, dia kebal. Dia kebal. Apa makna kebal tuan-tuan? Kebal maknanya dia tidak boleh diubah-ubahkan baris dia. Dia tidak boleh diubah-ubahkan baris dia. Sebab tu tuan-tuan tengok, walaupun ada bi haraf jar, kerja dia membaris bawahkan isim yang selepas dia. So ma ni ialah isim mewakili, tapi tidak boleh diberi baris bawah. Sebab apa? Sebab dia merupakan isim yang ada gelaran dan fungsi. Itu pelajaran peringkat kedua. Pelajaran peringkat ketiga, isim yang ada gelaran dan fungsi dia mabni ataupun kebal. Itu maksud dia. Ya tuan-tuan. Baik, kemudian kita pergi kepada kalimat berikutnya. Ghafara. Ghafara maknanya dia telah memberi ampun. Tengok kalimah ghafara ni. Tuan-tuan pernah dengar perkataan maghfirah kan? Tuan-tuan pernah dengar perkataan maghfirah. Maghfirah tu pengampunan daripada sumber ghafara. Kalau tuan-tuan pernah jumpa perkataan istighfar pun sumber perkataan daripada ghafara itu juga. Apa saja yang berbentuk pengampunan kan, istighfar ke, maghfirah ke, ataupun ghafurur rahim, ghafur. Itu semua ambil daripada sumber perkataan yang sama. Artinya ialah ampun atau pengampunan atau dia telah mengampunkan ya. So ghafara ni dia telah mengampunkan. Dia daripada sumber perkataan ampun itulah ya. Okey, dia telah memberi ampun. Ini kalimat fa'il iaitu fa'il madhi sebab ada telah. Ya, ada telah. Ganti nama diri dalam ni apa? Dia. Dia rujuk pada siapa? Dia rujuk kepada lelaki yang datang dari hujung kampung itu tuan-tuan ya. Kalau tuan-tuan nak belajar dengan Al-Furqan dengan lebih sempurna macam selalu saya sebut, tuan-tuan pergi ke 0195119000 tu nombor admin Al-Furqan ni. Tuan-tuan WhatsApp kepada mereka, saya berminat. Nanti dia akan tahulah. So kita akan belajar dari awal. Ini pelajaran peringkat yang kedua tuan-tuan ya. Peringkat yang kedua, tengok kalau jumpa fa'il, cari apa ganti nama dirinya. Ganti nama diri dalam ghafara tadi dia kan. Kemudian dia tu rujuk pada siapa? Ghafara tu dia telah mengampunkan. Betul tak? So dia tu rujuk pada siapa tuan? Dia rujuk pada Allah lah. Dia telah mengampunkan ya. Kemudian ada atau tidak maf'ul bih. Siapa yang dapat pengampunan? Yang dapat pengampunan tu ialah lelaki tu. Dalam konteks nahwu dia tak ada dekat dalam ni. Kalau tuan-tuan tengok li, ustaz, li ni maf'ulun bih lah ni ustaz yang dapat pengampunan. Jawapannya dari segi teknikal nahwu bukan. Dari segi makna mungkin betul lah dalam bahasa Melayu. Tapi dari segi teknikal nahwu bukan. Nanti kejap kita sampai ya. So ghafara ni merupakan kalimat fa'il iaitu fa'il madhi. Ya, ganti nama dirinya ialah dia rujuk kepada, tadi saya kata kepada Allah yang mula-mula tadi. Ghafara ni rujuk kepada lelaki tersebut ni. Sorry. Mula-mula tadi saya kata ghafara ni rujuk kepada lelaki kan. Kalau tak silap saya lah Tapi sebenarnya ghafara ni dirujuk kepada Allah. Allah yang telah memberi ampun ya. Kemudian li ada dua kalimat. Lam baris bawah ni ialah haraf jar.
Kemudian i maknanya aku. Sebab tu saya kata ya ni dia bukan maf'ulun bih. Dia ni ialah isim yang dibaris bawahkan oleh haraf jar ini. So lam tu ialah haraf jar, haraf baris bawah. Ya ni dia ialah kalimat isim. Dia ialah isim yang ada gelaran dan fungsi, tuan-tuan. Kan maknanya ku kan. Okey, apa gelaran dia? Gelarannya isim ganti nama diri lah. So dalam konteks saya ni, ku ni dia ganti nama diri pada siapa? Dia ganti nama diri kepada lelaki yang dari hujung kampung tersebut, tuan-tuan ya. Faham tak? Ini ada kat mana Ustaz? Dia ada dekat sini. Tuan-tuan tengok ya. Dia ialah isim yang ada gelaran dan fungsi. Apa nama gelaran? Isim ganti nama diri ataupun isim dhamir. Tapi dekat sini i tu tak adalah, saya letak home dengan he, dengan mereka, dengan dia. Tapi semualah dia, aku, engkau, mereka, saya, awak, kami, itu semua ada dekat sini. Ya, tuan-tuan. Okey. Kemudian Rabbi ada dua kalimat, yang pertama Rabb, yang kedua i ya. Rabb maknanya Tuhan, i maknanya aku. Rabb dia merupakan kalimat isim ya tuan-tuan ni. Okey, sekarang ni tuan-tuan, kalau Rabbi, Tuhan aku, ni ada satu benda saya nak jelaskan pada tuan-tuan. Kalau dua isim berpasangan tapi kalimat yang kedua tu maknanya aku. Maknanya aku. Tak kira kitab aku, buku aku, Tuhan aku, rumah aku, sekolah aku, tak kira apa pun. Kalimat sekolah atau rumah tu semua kena berbaris bawah. Katalah kita ambil kalimat kitab aku, kitab aku. Jadi kitab kan ujung dia kan ba kan, kena baca kitabi. Kitabi. Sebab apa? Ustaz, kenapa Ustaz tiba baca bi? Sebelum ni tak ada haraf jar pun. Jawapannya kerana dia nak dilekatkan dengan perkataan aku, maka automatik kita akan beri baris bawah. Kalau rumah aku, baiti. Kitab aku, kitabi. Masjid aku, masjidi. Apa lagi ya? Kalau beg aku, hakibati. Jadi kalau kalimat isim itu nak dilekatkan dengan perkataan aku, dua-dua isim maka dia kena dibaca dengan baris bawah. Begitu juga yang tuan-tuan jumpa perkataan Rabbi itu, Tuhanku kan. Tuhanku, jadi Rabb itu automatik kita baca dia baris bawah dan panjangkan bacaan dia lah. Ni Rabbi macam tu. Okey, wa ja'alani minal mukramin. Wa dan ini merupakan kalimat haraf, iaitu haraf penyambung cerita ataupun haraf ataf. Ni kalau tuan-tuan belajar dengan Al-Furqan, kita belajar pada peringkat yang kedua tuan-tuan ni. Ni wa ni. Kemudian ja'alani ada tiga kalimat keseluruhan ni. Wa ja'ala dengan ni. Ja'ala dia telah menjadikan, ini merupakan kalimat fi'il iaitu fi'il madhi. Kan dia telah dia menjadikan ataupun dia telah menjadikan. Ini ialah fi'il madhi tuan-tuan. Sebab ada telah, ada dia. Okey, ganti nama diri dalam ni ialah dia. Dia rujuk pada siapa? Dia telah menjadikan aku. Dia rujuk kepada Allah Azza wa Jalla. Ada tak maf'ulun bih yang kena jadi? Ada. Aku ni yang dijadikan oleh Allah sebagai mukramin, itu nampak tak? So aku dia merupakan maf'ulun bih yang kena buat, yang kena jadi. Allah jadikan dia kan? Betul tak? Allah jadikan dia sebagai mukramin kan? So ini ialah maf'ulun bih. So tuan-tuan, ini merupakan kalimat isim ganti nama diri. Isim yang ada gelaran dan fungsi iaitu isim ganti nama diri. Ganti nama diri aku ini rujuk pada siapa tuan-tuan? Dia telah menjadikan aku di kalangan orang-orang yang dimuliakan. Dia telah menjadikan aku ni rujuk kepada lelaki yang datang dari hujung kampung itu. Betul tuan-tuan Okay, min dia asalnya min lah, bukan mina. Bacaan mina ni Rasulullah yang ajar kita. Dia sebenarnya bacaan dia macam ni tak, kalau ikut ejaan. Wa ja'alani min al-mukramin. Min al-mukramin. Tapi Rasulullah ajar kita baca, jangan baca gitu. Baca gitu dia tidak fasih. So bacaan yang baik, bacaan yang betul ialah minal mukramin. Tapi sebenarnya dalam bahasa Arab tak ada perkataan minal. Mina tak ada, yang ada ialah min saja. So ini ialah merupakan kalimat haraf iaitu haraf jar. Jadi kerja haraf jar dia ada kat sini tuan-tuan ni. Ada tak min? Tengok ni min. Ni min. Nampak? So dia termasuk dalam kelompok haraf jar tuan-tuan ni. Ini diagram kita yang pertama ni. Diagram kita yang pertama. Okay, balik ke ayat kita tadi. Sebentar ya. Okey. Sekarang ni min ini merupakan haraf jar. Kerja haraf jar membaris bawahkan kalimat isim yang selepas dia. So kalimat isim selepas min ini ialah mukramin inilah. Ustaz, mana baris bawah dekat mukramin ni? Baris bawah dekat mukramin ini ialah ya. Ya ni ialah yang menjadi baris bawah kepada kalimat mukramin ini. Okey, kenapa Ustaz cakap macam tu Ustaz? Okey, ini kita akan belajar pada peringkat yang ketiga tuan-tuan. Saya akan berikan tuan-tuan maklumat tentang semua jenis isim yang tuan-tuan akan jumpa dekat dalam Al-Quran
So jenis isim yang pertama kita jelaskan, jenis isim tu jamak muzakkar salim. Jamak muzakkar salim ni tuan-tuan, dia jamak, ya, dia jamak tapi jamak yang ikut kaedah. Kaedah apa? Kaedah dia sama ada hujung letak una atau ina, waw ataupun ya. Contohnya apa? Contohnya mukramin, mukramun. Yang macam kita jumpa dalam ayat tu. Muslimin, muslimun, kafirin, kafirun, saimin, saimun. Makna sama. Tapi satu u, satu i. Okay, Ustaz, bila nak pakai u? Masa dia berpangkat marfu'. Ustaz, bila nak pakai ya? Masa dia mansub dan majrur. Ini semua kita belajar pada peringkat yang ketiga. Kalau sekarang ni tuan-tuan dengar, mungkin tuan-tuan agak pening sikit apa Ustaz ni mampu kan. Tapi itu semua kita akan belajar dengan detail pada peringkat yang ketiga. So mukramin ni dia sedang berbaris bawah, dia sedang berpangkat majrur. So mana tanda baris bawah dekat kalimat mukramin ni Ustaz? Ni ya ni. Sebab apa Ustaz buat macam tu? Sebab dia jamak muzakkar salim. Jamak muzakkar salim, kalau dia berbaris bawah kena baca min. Kalau dia berbaris depan kena baca mun, mukramun. Faham? Itu kita akan belajar pada peringkat yang ketiga. Tuan-tuan kalau nak belajar, tuan-tuan pergi dekat WhatsApp. Saya berminat dan hantar ke 0195119000 dan kita akan belajar ikut bab lah. Bab. Kalau sekarang ni kita tak belajar ikut bab. Kita belajar ikut ayat kan, satu-satu. Jadi tak semestinya ayat pertama ada pelajaran pertama, ayat kedua ada pelajaran kedua, ayat ketiga ada pelajaran ketiga, tak boleh buat macam tu. So saya tengok apa rezeki kita pada hari tersebut, apakah mata pelajaran yang ada dekat dalam ayat tu, yang itulah yang saya keluarkan pada tuan-tuan. Ya, tuan-tuan mungkin boleh faham lah, tapi tuan-tuan tak faham dengan mendalam betul-betul kalau ikut teknikal tu satu persatu dari bawah betul-betul ya. So terima kasih atas perhatian tuan-tuan dan tolong share. Tuan-tuan belum share, share sekarang. Share sekarang, tuan-tuan share sekarang ya. So mudah-mudahan Allah pemudahkan kita untuk memahami ayat-ayatnya insya-Allah ya. Tuan-tuan ajak kawan-kawan join kelas kita. Kalau dia dah join, lepas tu Ustaz atau tanya dengan tuan-tuan, mana nak tengok ayat-ayat yang sebelum daripada ayat yang kita bahas hari ni. Suruh dia buka aje dekat Facebook tu kan, kita biar aje kan video-video. So ada ayat 1 sampai ayat yang kita bahaskan hari ni. So terima kasih atas perhatian. Nanti insya-Allah kita jumpa di lain pertemuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.